Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Hari ini hari ke-8 bulan Disember 2020. Berbaki lebih kurang dalam 23 hari lagi untuk kita menghabiskan tahun 2020. Pastinya anda dan kami akan menceriakan anda untuk Selamat Pagi Malaysia hari ini. Saya Ridwan Mustafa. Dan saya Syuhaida Arifin. Seperti yang Ridwan kongsikan, pastikan anda terus saja setia bersama dengan kami. Bermula 8 pagi ini hingga 11 pagi. 3 jam kami akan bersama dengan anda. Boleh terus saja saksikan kami di saluran berita RTM. Carian My Freeview 123. Juga boleh terus saksikan kami di TV1. Kita ada aplikasi RTM Mobile, laman sesawang myclick.rtm.gov.my, dan juga untuk lebih terang sebenarnya anda juga boleh saksikan kami di Facebook Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana menonton dan juga memilih saluran RTM sebagai teman anda setiap hari. Pertama, kami ingin kongsikan kes COVID-19 di Malaysia semalam telah pun mencatatkan kes baru sebanyak 1,600 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia sehingga semalam 74,294 kes, dan juga kes sembuh baru adalah 1,033 kes, menjadikan peratusan kes sembuh sebanyak 83.9 kes, dan juga duka cita dimaklumkan 2 kematian dilaporkan semalam. Itu angka yang kita perlu semua tahu tentang perkembangan COVID-19 di Malaysia sehingga semalam. Okey, 1,033 kes sembuh setakat semalam. Kita ucapkan tahniahlah kepada pasukan Barisan Hadapan kerana sentiasa berhempas pulas bertungkus lumus untuk memastikan agar mereka yang dijangkiti ini cepat sembuh dan kita dapat mengurangkan angka jangkitan baharu tersebut. Dan kalau kita lihat sebenarnya pecahan daripada 1,600 kes ini, Selangor mencatatkan kes yang paling tertinggi sekarang ini. Kalau sebelum ini kita ada negeri Sabah dan juga Kedah. Jadi orang Selangor perlu berhati-hati ya, kerana setakat semalam ada 320 kes baharu yang dicatatkan di Sabah. Kuala Lumpur juga sangat tinggi. Kluster Teratai, kluster Hentian, kluster Dambanela, ini antara kluster-kluster tempat kerja yang masih lagi aktif dan menyumbangkan antara yang terbanyaklah kes positif setakat semalam, 1,600. Ya, dan juga apabila diumumkan rentas negeri dan juga rentas daerah dibenarkan kecuali di kawasan PKPD, jadi ini adalah tanggungjawab kita.
Kes kelihatannya masih lagi tinggi 4 angka. Jadi apabila kebenaran begitu dibenarkan, tanggungjawab kita untuk mengelakkan daripada kita pergi ke tempat orang ramai, ke tempat berkumpul, kenduri dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab kita. Jadi sentiasa mematuhi SOP, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka, itu adalah satu kewajipan untuk kita memastikan jangkitan COVID-19 ini di Malaysia terkawal dan kalau boleh kita mahu putuskan secepat mungkin. Okey, berita boleh rentas negeri itu memang berita yang baiklah untuk kebanyakan masyarakat Malaysia. Tapi kita juga perlu berjaga-jaga kerana SOP masih lagi terpakai, kompaun juga masih lagi terpakai. Walaupun kita boleh rentas negeri, pastikan anda lindungi mereka yang berisiko tinggi, terutamanya warga emas yang berada di kawasan kampung kalau anda ingin merancang untuk pulang ke kampung. Jadi ini antara peringatan yang dikongsikan menerusi laman Twitter KKM Malaysia. Walaupun rentas negeri dibenarkan, pastikan anda yang mungkin bergejala untuk tidak melakukan pergerakan rentas negeri dan sebagainya kerana anda boleh meningkatkan risiko orang lain terkena jangkitan COVID-19. Ya, salah satunya ini antara kerajaan negeri lah kan. Ini yang dikuatkuasakan di Perlis. Tindakan segera individu yang pulang ke negeri Perlis, pastikan anda jalani kuarantin kendiri di rumah. Segera hubungi bilik gerakan pejabat kesihatan KANGA untuk tindakan selanjutnya. Jadi setiap negeri ada cara tersendiri untuk mengawal COVID-19 ini di setiap negeri bagi memastikan kalau kawasan hijau itu sentiasa hijau dan kalau kawasan jingga itu kita mahu pulihkan ke menjadi kawasan yang hijau. Dan ini juga satu peringatan, orang ramai disaran tangguh rancang balik ke kampung. Kerana apa? Mungkin hujung minggu nanti, kalau di Tol itu akan berlaku kesesakan kerana semua orang kalau di Lembah Kelang ini ingin pulang ke kampung melepas rindu. Cuma ada sedikit peringatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Walaupun dibenarkan merentas negeri, pertama, kenduri kendara juga anda perlu kawal diri anda untuk pergi dan kalau boleh jangan adakan lagi. Elakkan family gathering, berkumpul ramai-ramai. Kalau family itu contohnya buat 40 orang, 50 orang itu sangat berisiko untuk jangkitan COVID-19. Tidak perlu majlis sosial. Elakkan reunion sekolah-sekolah dan juga tidak perlu majlis hari jadi, tidak perlu kenduri tahlil. Kerana apa? Peringatan sebegini nampak ringan tetapi sebenarnya ia acara ataupun perkara yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Dan perkara-perkara inilah sebenarnya membawa dan juga mengumpulkan ramai orang yang memastikan dan juga risiko jangkitan itu lagi tinggi daripada sebelumnya. Terutamanya nanti kita ada cuti yang agak panjanglah Jumaat Sabtu Ahad sempena tahun baru. Ya? Jadi pastikan anda berhati-hati. Mungkin ramai yang sudah pun merancang untuk pulang ke kampung. Jadi pastikan agar anda tidak membawa virus tersebut sekiranya anda berada di kawasan yang berisiko tinggi. Okey, kita alih sikit perhatian ke keadaan banjir. Ya, sekarang ini kita berada dalam pada angin monsun. Berita agak baik sebenarnya. Banjir di Kelantan dan Terengganu semakin pulih. Kita dapat lihat ya jumlah mangsa yang berada di Pusat Pembinaan Sementara PPS dan juga jumlah keluarga yang berada di kawasan tersebut juga semakin berkurangan. Paras air Sungai Golok di Rantau Panjang juga semakin menurun walaupun masih lagi berada pada peringkat amaran. Pastikan anda berhati-hatilah kerana bukan saja di Malaysia, kita juga ada negara jiran iaitu Thailand juga turut terjejas disebabkan banjir. Tapi di Thailand agak teruklah di selatan Thailand iaitu di Suratani, Songla dan Trang. Banjir ini berlaku sejak 25 November lalu dan mereka ada kematian disebabkan banjir. Alhamdulillah kat Malaysia belum lagi. Jadi pastikan berjaga sebab boleh dikompaun juga sebenarnya di Pasir Mas Kelantan sebanyak RM1,000 sekiranya anak-anak anda bermain air hujan. Ya, cuma satu uniknya tahun ini kita tak ada jerebu. Alhamdulillah, itu merupakan satu perkara baik. Setiap tahun biasanya kita ada jerebu setiap tahun. Dan juga hari ini Selamat Pagi Malaysia akan berkongsi kepada anda juga bagaimana pengurusan emosi suri rumah yang betul. Kita masih lagi dalam pandemik COVID-19, ada PKP, ada PKPB, ada juga di kawasan PKPD. Jadi untuk pengurusan emosi ini sangat-sangat penting dan hari ini kita akan memfokuskan kepada golongan suri rumah. Dan juga kita juga ada ini antara wira negara boleh dikatakan apabila mengharumkan nama negara dalam Anugerah Asia Pasifik. Ini tentang hairdresser ni, dan juga selun-selun lah ceritanya, cerita rambut lah. Okey, secara ringkas saja terkongsi pada anda. Kalau anda rasa ingin bersama dengan kami untuk mendapatkan membuat lanjut tentang apa yang kita akan kupas kali ini di Selamat Pagi Malaysia, pastikan terus serta bersama kami. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini.
rentas daerah dan rentas negeri dibenarkan di seluruh negara, kecuali di kawasan PKPD. Yang lain-lain kita benarkan berlaku rentas daerah. Mulai daripada 7 hari bulan, pihak polis tidak lagi mengadakan sekatan-sekatan jalan raya. Kita tidak lagi menghadkan jumlah di dalam kenderaan. Jumlah adalah berdasarkan kepada kapasiti tempat duduk. Baiklah, untuk seleksi pagi untuk hari Selasa ini 8 Disember 2020 kita akan bersama dengan rakan kita di Perak FM. DJ Nasrik telah pun bersedia. Ya, jadi kita tak nak buang masa, jom kita bersama dengan DJ Nasrik menerusi Perak FM. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua yang sedang menonton kami di saluran TV1 Selamat Pagi Malaysia. Yap, selamat pagi semua. Terima kasih mendengarkan pada FM dan juga sedang menonton kita ni, bro. Tapi sebelum itu kita nak perkenalkan diri kami dululah. Nama saya Mimi Rawan. Dan juga saya Nasrik Neshara. Kami merupakan salah seorang penyampai di Radio Malaysia Perak FM. Untuk siapa? Untuk Koma aja. Dan untuk pagi ini kita nak ceritakan, nak kongsikan sikit lah antara aktiviti-aktiviti dan juga tempat-tempat menarik yang ada di negeri Perak kita. Benar tu. Sebelum kita kongsikan antara tempat-tempat yang menarik di negeri Perak ni, maklumlah sekarang ni semua dah boleh merentas daerah, merentas negeri kan. Betul lah tu. Jadi satu peluang yang baik lah untuk kita berjalan kan, kita kembalikan balik emosi kita kan. Yang berada lama kat rumah tu kan, mungkin kita dapat merancangkan kembali ekonomi balik kan. Tapi waktu tu kita nak kongsikan dulu antara cuaca. Cuaca di negeri Perak ni. Cuaca, antara perkembangan cuaca yang boleh kami kongsikan bersama dengan anda. Hujan di 1-2 tempat di kawasan pendalaman itu antara ramalan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan suhu minimum bagi negeri Perak pada hari ini adalah 24 darjah Celsius dan suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Alright. Kan? Itu adalah mengenai dengan tinjauan cuaca. Terbelit pula kat situ Okey, kita nak kongsi juga mengenai dengan COVID-19 di negeri Perak ni, Jom. Benar tu. Kalau ikutkan semalam 7 Disember 2020, 54 kes baru yang telah dilaporkan semalam. Kalau mengikutkan kepada perincian kes, di daerah Hilir Perak ada 43 kes, di daerah Kinta ada 8 kes dan juga antara lain satu kes kluster sedia ada di kluster Bunta dan kes adalah jangkitan tempatan. Jumlah keseluruhan untuk kes Bunta ni ada 215 kes. Okey, jadi kepada orang Perak khususnya, ayuh kita putuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Benar. Jangan lupa untuk mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan kita, bukan untuk siapa-siapa lagi. Ya, untuk kita juga, untuk kita jaga kita sama-sama sayang kita. Sayang kita tak? Kalau sayang kita kena sama-sama. Sayang kan. Kena ingat basuh tangan itu semua tu kita kena ingat lah. Benda baru dalam hidup kita tu kita kena praktik. Okey. Benar tu. Dan okey, juga kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton di saluran TV1 ketika ini antara tempat-tempat yang menarik di negeri Perak yang Koma boleh lawati ketika ini. Koma pun tahulah sebenarnya di Perak ni sebuah negara yang besar. Negeri yang besar kan. Negeri yang besar ni macam-macam tempat lah. Tapi untuk pagi ni kita nak fokuskan di daerah bukan Hilir Perak, Hulu Perak. Okey, sememangnya Hulu Perak ada tempat daerahnya dinamakan Gerik. Tahu sebab apa nama tu Gerik? Sebab apa, Cong? Sebab kalau dahulunya ceritanya tu masa sebelum sejarahnya tu, tahun bila ya kamu? Tahun tu awak tahu apa nak ingat lah. Tapi ada satu kejadian yang berlaku yang mana seorang orang kata yang pengembara yang datang ke Gerik tu, sebelum tu nama dia bukan Gerik. Dia ada terdengar ada satu bunyi tu, tergerik-gerik macam bunyi tu macam mencakor-cakor dekat dalam satu pokok buluh. Rupanya apa? Kucing aku? Bukan. Ada satu binatang yang mistik lah. Orang kata kan, disebabkan itulah nama Gerik tu terhasil. Jangan melabun Koma. Tidak, ini bukan labun. Satu Malaysia tengok ni. Benar ni. Kan? Okeylah, kalau Koma pergi ke Gerik kan, mungkin Koma tak pernah percaya. Sebab dekat Gerik tu tak pernah percaya.
Macam mana mungkin tu? tak percaya lah. Okey. Dekat Greek tu sebenarnya ada bunga Rafflesia. Ui. Betul. Bunga yang terbesar sekali ni. Betul, teman tak ganjur koma. Koma boleh tengok dekat Royal Bloom. Ada 3 spesies bunga Rafflesia dekat sana. Okey. Arcari, Alcentelli dan juga R. azlani. Amboi, nama macam nama orang ni. Benar. Dan kalau koma bertuah, koma boleh tengok bunga ni berkembang cantik. Dan kalau koma nak tahu juga, bunga ni jangka hayat dia pendek je. 2 minggu. 2 minggu dia 2 minggu dah dia dah layu lah habis. Okey. Jadi jangan lepaskan peluang. Ada sesuatu yang menarik, dan di samping itu juga Koma boleh melawat perkampungan orang asli yang mana di sana terdapat pelbagai ataupun banyak tempat-tempat yang menarik. Ada flora dan fauna. Seperti Mim kabarkan tadi, ada bunga Rafflesia dan juga ada kampung-kampung orang asli, antaranya kampung orang asli Aman Damai. Nama pun dah Aman Damai. Masya-Allah. Dan juga kampung orang asli Sungai Kejar, kampung orang asli Sungai Tiang dan kampung orang asli Belum Lama. Itu antara tempat-tempat perkampungan orang asli yang Koma boleh lawati, dan bolehlah tengok macam mana budaya mereka, cara hidup mereka. Betul. Jadi Koma boleh berkunjung ke negeri Perak ni, macam-macam tempat menarik. Dan kalau nak sambung balik tempat menarik dekat Greek tadi, Mika pernah dengar tak nama tempat tu Salt Lake? Macam nama macam dekat luar negara tu. Kau tahu tak sebenarnya Salt Lake tu apa? Salt Lake ni kawasan di mana terdapat garam mineral. Ala yang binatang-binatang datang jilat. Untuk mendapatkan sumber mineral tu. Dekat sana kat Greek ada satu tempat tu memang tempat berkumpul tapak-tapak binatang liar. Kau boleh tengok yang menjilat Salt Lake ni. Baik, itu antara yang boleh kami kongsikan bersama dengan anda. Tinjauan cuaca COVID-19 di negeri Perak dan juga tempat-tempat yang menarik di negeri Perak, iaitu di Hulu Perak. Jadi sekian dulu bersama dengan kami. Saya Rick, saya Mim, dan terima kasih juga kepada penerbit dan juga teknikal kita yang bersama. Jadi kembali kepada rakan kita Rizwan dan juga Syuhaidah. Hola. Terima kasih Rick dan juga Mim, DJ tersohor di negeri Perak. Baiklah, sebelum kita ke slot seterusnya, kita saksikan clipping ini dulu. Merupakan seorang pelajar universiti di Kuala Lumpur, Meli perlu menziarahi neneknya yang berada di kampung. Pada waktu yang sama, Meli mempunyai peperiksaan pada minggu hadapan. Dia bercadang untuk mengulang kaji melalui video atas talian di sepanjang perjalanan tersebut. Tetapi dia risau akan capaian internet yang tidak stabil semasa dalam perjalanan. Memperkenalkan Jendela, satu inisiatif oleh kerajaan bagi penambahbaikan kepada infrastruktur komunikasi dan liputan 4G. Langkah ini dijangka mengurangkan jurang digital di mana kawasan bandar, pinggir bandar dan luar bandar dapat menikmati perkhidmatan jalur lebar yang lebih berkualiti. Jendela akan dilaksanakan secara berfasa, melibatkan penamatan rangkaian 3G secara berperingkat untuk pemantapan rangkaian 4G. Membolehkan rakyat Malaysia mengakses talian mudah alih yang berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia. Jendela dapat membantu rakyat seperti Meli mengulang kaji melalui video atas talian tanpa sekatan di sepanjang perjalanan ke kampung. Ia juga menjadi landasan transformasi digital untuk mempertingkatkan tahap ekonomi rakyat demi kelangsungan sosioekonomi negara. Baiklah, setiap minggu kita akan bersama dengan Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, iaitu Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan pada minggu ini secara spesifiknya kita akan berbincang mengenai Pusat Internet Community yang mana ia menyediakan kesaling hubungan untuk pembelajaran, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang terpaksa untuk melalui proses pengajaran dan juga pembelajaran melalui proses dalam talian. Jadi Dr. Fazul, apa khabar? Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia sekali lagi. Terima kasih. Jadi minggu ini kita diberi topik tentang Pusat Internet Community. Dia sangat bertepatan dengan isu sekarang yang mana pelajar sekarang memerlukan capaian internet untuk proses pengajaran dan juga pembelajaran. Ada yang terkesan kerana internetnya kurang, tak tercapai dan sebagainya. Jadi bagaimana Pusat Internet Community ini sebenarnya boleh menyelesaikan masalah mereka? Terima kasih Tuan. Pusat Internet Community ini bukan perkara baru. Ini ada perkara yang telah dibangunkan bertahun-tahun sebenarnya, tapi mungkin orang ramai tidak berapa mengetahui tentangnya.
Biar saya memberi sedikit imbasan macam mana, apakah pusat internet komuniti tersebut. Ialah satu bangunan yang dedicated. Di dalamnya terdapat 20 komputer, komputer meja, dan ianya ada sambungan talian jalur lebar sekurang-kurangnya 20 megabit per second. Dan setiap pusat internet komuniti itu akan ada 2 pegawai yang berada di sana sepenuh masa, dan ianya dibuka dari pagi hinggalah ke petang, ya, setiap hari. Jadi dalam keadaan tersebut kita dapati tempat tu bersesuaian untuk diguna pakai untuk pelajar-pelajar, terutama mereka yang berada di kawasan liputan yang kurang memuaskan, dan janganlah membahayakan diri, pergilah ke pusat internet komuniti. Dan pusat internet komuniti ini terdapat di seluruh negara, terdapat 873 semuanya, dan ianya memang sedia membantu. Dan bagi murid-murid yang memerlukan waktu atau mengambil peperiksaan, kami di Pusat Internet Komuniti boleh menyediakan ruang untuk mereka melaksanakan peperiksaan atas talian. Jadi baik sama ada pelajar sekolah ataupun pelajar-pelajar universiti atau pra-universiti, mana yang mereka mengetahui tentang PIK ini telah mengguna pakai. Jadi kami ingin mewawarkan kepada lebih ramai orang untuk mengguna pakai. Dan satu lagi, PIK itu dengan adanya talian jalur lebar, kita juga menyediakan wifi. Jadi kadang budak nak lepak dekat luar tu, nak main, wifi free. Okey. Selain daripada penyediaan capaian internet dan juga komputer yang diperlukan oleh pelajar untuk proses pembelajaran dalam talian, apa program-program lain di bawah PIK? Contohnya ada program latihan untuk memperkemaskan pengetahuan mereka tentang teknologi atau PIK itu menyediakan berdasarkan pada demografi setempat, ya. Lazimnya kita ada orang muda, orang yang bekerja, dan juga warga emas. Untuk pelajar-pelajar, kita menyediakan latihan tentang apa itu internet, bagaimana menggunakan pakai internet, aplikasi. Ada PIK menyediakan kelas robotik. Jadi kan anak-anak ni boleh mendapat asas robotik untuk mereka mempelajari, dan kita menyediakan latihan tersebut juga, ya. Dan bagi mereka-mereka yang bekerja, kita menyediakan pusat internet tu sebagai latihan untuk membantu mereka menggunakan pakai aplikasi untuk kehidupan seharian, katakan pembayaran atas talian, perbankan dan sebagainya. Dan juga bagi mereka yang menjadi usahawan, kita menjadikan latihan untuk membantu mereka menjadi usahawan atas talian. Okey. Dan bagi warga tua, mereka juga ada latihan untuk mengenali internet, bagaimana menggunakan pakai, tapi lazimnya mereka ni lebih cenderung untuk menggunakan pakai internet tu untuk mempelajari benda-benda yang keilmuan. Jadi dia tak ada lagi kata pakcik dah tua dah, tak payahlah nak buat niaga lagi ni. Yalah, tapi nak tak nak kena belajar juga. Teknologi itu bergerak dan kita hidup dalam teknologi yang begini. Cuma apabila isu pelajar nak capai internet, kita pelajar naik bukit demi mendapatkan capaian internet dan sebagainya. Secara spesifiknya, apabila MC-MC melihat berita ini dilaporkan, apa yang dilakukan oleh MC-MC secara spesifiknya kepada isu begini? Isu ini, lazimnya bila kita mendapat makluman, baik sama ada di media arus perdana ataupun media atas talian ataupun aduan yang dihantar kepada atas talian kami, okey, aduan MC-MC, kami terus akan menghantar pegawai di negeri-negeri di mana isunya telah berlaku. Sebagai contoh, di Kampung Gusi di Sabah, bila kita telah mendapat berita tersebut, kita telah menghantar pegawai kita ke tempat itu untuk mengenal pasti apakah isu dan bagaimana kita boleh membantu dalam masa yang sesingkat yang boleh, ya. Dan macam di Kampung Gusi, alhamdulillah 2 perkara telah berlaku. Satu, saya difahamkan jambatan tengah dibetulkan, itu bahaya yang tu. Dan untuk liputan internet secara interim, kita mengadakan talian melalui satelit, ya. Tapi talian melalui satelit bukanlah satu perkhidmatan yang boleh berpanjangan, sebab kos untuk pengguna
adalah tinggi. Tapi dan kita telah pun merancang menyediakan menara di situ, tapi untuk menunggu menara itu naik, solusi interim iaitu menggunakan pakai kesinambungan melalui teknologi internet satelit akan dilaksanakan. Dan juga macam di Bukit Petai di Kelantan, begitu juga kita bila yang pelajar telah naik ke atas bukit, dan di situ juga kita telah meminta pembekal perkhidmatan untuk mempercepatkan dan menyediakan solusi interim, dan alhamdulillah begitu juga tak silap saya sebelum hujung bulan ni maka pengguna boleh menggunakan pakai solusi interim sahaja. Jadi inisiatif jendela ini secara atas kertasnya akan mengambil masa beberapa tahun untuk dilengkapkan supaya capaian internet itu orang kata tidak akan ada isu lagi seperti mana tahun ini dan juga tahun sebelum ini. Jadi apabila keperluan internet pada zaman sekarang ini melintasi segalanya, sebab apa? Pergerakannya semua sekarang sudah pun berada di atas kehendak dalam talian. Jadi mampu ataupun tidak jendela itu dipercepatkan? Memang kita mempercepatkannya, ya. Tapi saya kena juga memberi kata maklum balas, iaitu kalau kita lihat, kita kata kita nak jalan raya tu highway kalau boleh semalam, tapi kita tahu highway itu tidak boleh tiba-tiba je macam kita buat magic zam-zam ala kazam, tiba-tiba tu saja berjadi. Begitu juga dengan internet, ya. Jadi memang kita ada perancangan, kita mempercepatkan pelaksanaannya, dan sebenarnya buat masa ini pelaksanaan telah pun bermula. Mungkin kita belum merasainya sebab jendela tu kita telah bermula pada bulan September. Dan kita percepatkan dari segi menaik taraf, kita mempercepatkan menyediakan menara baru, kita mempercepatkan laluan gentian fiber ke premis sebanyaknya boleh, dan itu semua dipercepatkan. Dan selain daripada itu, kita juga membantu dengan berbincang dengan pihak negeri untuk mempercepatkan kelulusan dari peringkat negeri. Sebab benda ni semua melalui kelulusan peringkat negeri. Macam contohnya besok, insyaAllah saya akan ke Kedah untuk mendapatkan keputusan daripada Kerajaan Negeri Kedah untuk menjadikan telekomunikasi sebagai utility awam sebagai polisi. Jadi bila ianya berlaku, maka banyak proses-proses kelulusan itu akan berubah dan ia akan menjadi prioriti. Ya. Jadi dalam pada masa jendela itu dilaksanakan, pusat internet komuniti yang seperti mana kita bincangkan tadi, pastinya kalau dahulu kapasitinya contoh 20 komputer dalam satu pusat. Adakah dengan keperluan sekarang itu kapasiti itu ditingkatkan ataupun bagaimana? Kita tak perlu tingkatkan sebab apa? Banyak daripada masyarakat kita sama ada mempunyai komputer riba sendiri atau mempunyai telefon sendiri, ya. Jadi dalam konteks tertentu kita boleh menggunakan pakai peranti untuk tugasan tertentu. Jadi tak semua tugasan tu mesti menggunakan pakai komputer meja. Ada akan menggunakan peranti handphone saja, ya. Jadi yang penting adalah kesinambungan dulu. Nombor dua, kawasan untuk bekerja. Dan kawasan dan sekiranya perlu, kita boleh lagi dari masa ke masa menambah baik. Tapi buat masa ni kita lihat penggunaan komputer yang 20 yang ada tu membadai, sebab kita akan menggunakan secara berjadual. Jadi orang datang pergi. Jadi dari segi demografi dan juga geografi sesuatu kawasan, bagaimana ia mempengaruhi perkembangan perancangan jendela? Kalau kita ikut daripada tempat ke tempat, nombor satu, kadang tempat tu tempat pembangunan yang baru. Jadi kita pun tak pernah tahu ada kampung baru. Itu satu. Nombor dua, topologi kita ni kerap berubah. Maksud saya, kalau tempat tu berbukit bukau, memanglah bukit bukau, itu akan menjadi ada keperluan tertentu. Tapi lazim di bandar yang paling kita risau, kerana kadang-kadang tiba-tiba bangunan tinggi naik. Jadi bila bangunan tinggi naik, dah gelombang tak boleh tebus sebab bangunan ni telah melindungi laluan gelombang tersebut. Jadi kawan kat belakang ni, itu dia kata
saya dapat connection. Hari ini tak dapat. Hari ini tak ada sebab benda dah naik kan. Itulah kekangan-kekangan kita dapat. Jadi bila kita ada polisi tentang telekomunikasi sebagai utiliti awam, perancangan bandar dan perancangan luar bandar lebih terurus dan kita tidak lagi mendapat kekangan ini. Tapi ini jangka masa depan ya. Tapi buat masa kini kita menyediakan peningkatan taraf dan bagi kelompok-kelompok yang ada kita menggunakan pakai interim seperti PIK untuk membantu. Dan baru-baru ni kita juga sedang berbincang dengan syarikat pembekal terutama di kawasan-kawasan miskin bandar macam mana kita boleh menyediakan perkhidmatan yang untuk jangka pendek untuk membantu pelajar-pelajar terutama mereka yang akan menghadapi SPM pada bulan 2 dan kemungkinan besar memerlukan capaian internet kalau boleh free lah. Tapi jadi itulah antara usaha-usaha kami cuba melaksanakan untuk menyediakan solusi untuk mengatasi kelompongan-kelompongan yang masih terdapat kerana peningkatan pengguna internet tiba-tiba naik secara mendadak akibat COVID. Nasihat doktor kepada mungkin semua masyarakat yang sekarang kalau ada isu tentang capaian internet, laporkan pada saluran yang betul. Jangan sensasikannya. Kerana apabila disensasikannya, ceritanya berbeza di media sosial. Betul. Tapi kadang kita ni manusia kan. Jadi banyak kadang rasa dia nak glamour ya. Jadi memang dia susah. Jadi saya minta sangatlah betul macam Ridwan nasihatkan, salurkanlah kepada saluran yang betul. Aduan di ke MCMC, layarlah ke mcmc.gov.my, klik aduan dan bagi itu atau masuk Facebook kami, ke Twitter kami, ke Instagram kami, sebab setiap hari admin kami di MCMC akan mengambil semua itu dan kita akan maklumkan pegawai-pegawai di setiap negeri untuk pergi ke tempat untuk memeriksa apakah yang kita boleh laksanakan dalam masa terdekat ya. Tapi bila saya kata masa terdekat bukanlah hari ni komplain besok okey. Dia mungkin memakan masa seminggu 2 minggu ya. Jadi kenalah bersabar sikit. Bukan tak dibuat. Kadang-kadang orang datang kita tak tahu orang tu datang kata reke tempat tu. Ya, itu dia penerangan daripada Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, pengerusi MCMC, tentang apa yang perlu anda lakukan kalau anda mengalami masalah tentang internet dan juga apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang demi memenuhi kehendak dan juga tuntutan keperluan teknologi kita sekarang, iaitu internet, untuk apa sahaja aktiviti kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Fazlul. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sinilah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Tuan-tuan dan puan-puan, Perintah Kawalan Pergerakan telah dilanjutkan sehingga 14. Masanya untuk kita ke barisan hadapan, sama-sama kita teguh lawan kita, jaga kita, bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo kita
ke hadapan. Elak sesak, elak sempit, jangan sembang dekat-dekat. Sama-sama kita ingatkan, tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan. Norma baru diamalkan, ayo ke hadapan. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo ke hadapan, ayo ke hadapan. Norma baru diamalkan, ayo ke hadapan. Baiklah, seperti biasa, cerita pagi dalam Selamat Pagi Malaysia setiap hari kami bawakan kepada anda. Untuk cerita pagi pertama pada hari ini, kita akan ke mana, Syu? Kita akan bawa anda ke selatan tanah air, ke negeri Johor. Kita akan bersama dengan rakan penyampai kami, Nur Aziza Rahman, yang akan berkongsikan berkenaan pelaksanaan rondaan komuniti rukun tetangga dalam tempoh PKPB. Ya, silakan Nur Aziza. Saya kini berada di kawasan rukun tetangga Taman Mawar Pasir Gudang, yang mana pada pagi ini kita akan bercakap mengenai skim rondaan sukarela. Jadi untuk mengetahui secara langsung ataupun lebih lanjut mengenai skim rondaan sukarela SRS ini, kita bersama dengan pengerusi KRT di Taman Mawar, iaitu Tuan Haji Muhammad Hashim Marshidi. Terima kasih Tuan Haji bersama kita. Sama-sama. Jadi Tuan Haji boleh nyatakan dan juga pengenalan sikit mengenai SRS di kawasan rukun tetangga Taman Mawar ni. Sebagai pendahuluan, SRS adalah satu pasukan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 16 dalam kurungan 3 Akta Rukun Tangga 2012 yang bertanggungjawab menjalankan rondaan dalam kawasan rukun tetangga KRT untuk menjaga keselamatan dan keselamatan komuniti kejiranan. Berdasarkan kepada Akta Rukun Tangga 2012, pengerusi jawatankuasa rukun tangga boleh memohon kepada Ketua Pengarah untuk menjalankan skim rondaan sukarela di dalam keseluruhan atau sebahagian kawasan. SRS merupakan salah satu jentera di bawah Kementerian Perpaduan Negara yang berperanan penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan dalam sesuatu kawasan kejiranan. Skim rondaan sukarela telah dilaksanakan secara rasminya pada 21 Februari tahun 2004. Jadi Cik Muhammad Marshidi, Muhammad Hashim boleh terangkan juga mengenai rondaan SRS yang dijalankan dalam tempoh PKP ni. Jadi sehingga bulan ini SRS di negeri Johor sehingga bulan Oktober 2020 terdapat sebanyak 811 kawasan rukun tetangga dan 636 skim rondaan sukarela yang telah ditubuhkan di seluruh negeri Johor. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 141 SRS telah diluluskan oleh Kementerian Perpaduan Negara untuk melaksanakan tugas rondaan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Bagi memastikan anggota SRS dapat melaksanakan tugasan rondaan dengan lebih cekap dan berkesan, maka Kementerian Perpaduan Negara telah membekalkan kit peralatan rondaan sukarela kepada kesemua 141 SRS tersebut. Jadi untuk makluman penonton juga SRS di kawasan rukun tetangga KRT di Taman Mawar ini mempunyai 36 ahli, dan juga apa yang kita harapkan dengan adanya SRS di kawasan ini, ia dapat menjamin kesejahteraan dan juga keamanan penduduk di kawasan rukun tetangga di Taman Mawar Pasir Gudang ini. Jadi itu cerita pagi dari Johor pada pagi ini, apa yang kita harap dan juga kita mengharapkan juga Haji, kita harapkan juga kawasan rukun tetangga akan terus maju pada masa hadapan. Jadi impak kepada komuniti ini bagaimana pula Haji
Penumbuhan SRS memberi impak yang cukup besar kepada komuniti. Jadi antaranya ialah dapat mencegah berlakunya jenayah dan mengurangkan kadar jenayah serta masalah sosial dalam kawasan kejiranan. Keduanya, komuniti akan merasa lebih selamat dan dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. Juga meningkatkan semangat kesukarelawanan dalam kalangan anggota komuniti untuk bersama-sama menjaga kesihatan komuniti mereka. Dan seterusnya memperkukuhkan semangat kejiranan, kerjasama dan bertanggungjawab dalam komuniti setempat. Jadi bagaimana pula dengan tugasan seramai 36 ahli ni, Tuan Najib? 36 ahli ni kita tidak meronda sekaligus. Kita bahagikan kepada kumpulan. Satu kumpulan kita ada 6 ataupun 5 orang. Jadi kita meronda pada setiap Sabtu malam Ahad pukul 12 malam hingga pukul 5 pagi. Ini adalah waktu-waktu di mana mereka yang tidak bertanggungjawab ini biasanya dia melaksanakan gerakan mereka lah. Jadi kita mengambil peluang ini untuk mencegah mereka tatkala komuniti sedang beristirahat di rumah lah. Jadi waktu-waktu biasa anggota kita memang memantau lah. Sekiranya ada perkara-perkara yang tidak diingin berlaku, mereka akan berhubung dengan Ketua SRS dan juga saya selaku pengerusi KRT dan kita akan salurkan maklumat kepada pihak polis. Alhamdulillah pihak polis memang selalu rapat dengan kita dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak polis lah. Dan ini dapat membantu mengurangkan kadar jenayah di tempat kita dan kita dapati mereka yang tinggal di Taman Mawar ini merasa selesa dan selamatlah berada ataupun tinggal di kawasan Taman Mawar ini. Jadi bagaimana pula dengan latihan untuk ahli SRS ni, Tuan Najib? Ahli-ahli SRS ni kita diberikan penerangan oleh pegawai perpaduan dan juga kita ada menerima penerangan dari pihak polis lah. Kita ada taklimat daripada pihak polis tentang perkara yang perlu dan tak perlu dibuat oleh anggota SRS. Baik, demikian tadi penerangan daripada Haji Muhammad Hashim Marshidi iaitu pengerusi KRT mengenai skim rondaan sukarela SRS di kawasan Rukun Tetangga Taman Mawar Pasir Gudang untuk pengisian cerita pagi dari Johor pada pagi ini. Baik, untuk seterusnya saya serahkan bersama dengan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Azizah. Cerita pagi di Johor itu tadi. Sekarang di studio ini agak menarik sebab kali ini dia berkaitanlah dengan industri yang kami cuburi sekarang, selalu buat rambut. Sebabnya untuk pengetahuan anda semua ada terdapat satu anugerah yang dipertandingkan untuk mengangkat martabat mereka ini, untuk menambah kemahiran mereka dalam dandanan rambut. Tapi bukan daripada dandanan rambut saja. Sebenarnya mereka yang berada dalam industri secara keseluruhan turut terlibat dalam anugerah yang dipertandingkan ini. Jadi kita bawa dua tetamu di studio yang mewakili nama Malaysia di pertandingan tersebut. Kita perkenalkan mereka, Ridwan. Kita ada Rayson Kong Hun Guan iaitu pemenang Anugerah Industri Dandanan Rambut Asia Pasifik 2020 dan juga kita ada Karen juga pemenang jenama paling berpengaruh Anugerah Industri Dandanan Rambut Asia Pasifik 2019-2020. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Itulah mungkin dalam bahasa Melayunya kita ditranslate-nya begitu nama anugerahnya. Mungkin Karen boleh ceritakan dahulu secara latar belakangnya, dalam nama betulnya dalam bahasa Inggerisnya bagaimana dan apa sebenarnya anugerah ini? Okey, anjuran ini adalah oleh AHA. AHA adalah Asia Hairdresser Association. So diorang mengadakan program-program macam menguji atau menyokong, promote, memilih usahawan atau hairdresser yang mempunyai result yang cemerlang dalam tahun lepas. So dia orang buat anugerah lah untuk memuji usahawan lah, sama hairdresser lah yang last year lah. Salah seorang pemenangnya, Rayson. Bagaimana apabila dinobatkan sebagai juara? Merasa lebih gembira lah kerana dapat mengharumkan nama negara. Jadi
sewaktu pertandingan tersebut, kalau Raisa boleh kongsikan macam mana pengalaman? Pengalamannya ialah Salon Hepak 32, kumpulan kami telah bertanding dan juga membuat fashion rambut yang terbaru, kreatif dan juga disambut baik di halaman sosial media. Oleh itu kita dapat dilihat daripada juri-juri di peringkat antarabangsa untuk menerima anugerah ini. Ya. Berapa lama sudah berada dalam industri ini? Lebih 15 tahun dah. Lebih 15 tahun. Berapa kali anugerah telah pun dimenangi? Ada lebih beberapa kali lah, 2-3 kali macam itulah. Ya. Bagaimana kalau kita kongsi sedikitlah berkenaan latar belakang Raisa kan, bermula sebagai seorang pendandan rambut, minat ni tu datang dari mana? Dari kecil-kecil lah. Ya. Mungkin kita selalu ikut, mula-mula ikut ibu apa pergi gunting-gunting. Okey. Ya, dan rasa memang baik jugalah bidang ini. Ya. Karen pula bagaimana? Karen, saya difahamkan Karen adalah supplier industri supplier barang kepada salon. Jadi Karen dalam industri dandanan rambut pula bagaimana? Untuk saya masih baru sebab saya memang minat dalam buat sales dengan bisnes lah. So dalam tahun 2006 saya pernah dapat satu award Smart Woman Entrepreneur. So ini pun saya rasa saya boleh buat dengan menggunakan cara yang sama tapi menjual barang yang berlainan. So usaha-usaha yang kami sepanjang ini kami rasa bangga dan kami pun rasa macam tak ada sia-sia saja sebab kami ini boleh membuktikan yang saya memang kami sama tim saya yang boleh membekal atau memberikan perkhidmatan yang bagus kepada salon-salon. Okay. Karen memenangi anugerah The Most Influential Enterprise. Ya. Bagaimana setakat ini pengalaman Karen dalam industri dandanan rambut di Malaysia? Okay, actually sebab COVID-19 kan, bisnes kami pun ada efek. Tapi sebab pada tahun 2013 trend sudah meningkat. Trend macam orang lela atau suka pergi ke salon, diorang mahu buat rambut sebab ini menjadi satu keperluan. Okay, so setakat ini masih okay. That's why kami kena buat benda yang lebih special untuk menarik, jadikan sebagai satu daya tarikan untuk orang datang ke salon. So industri ini masih okay walaupun COVID-19. Jadi Raisa apabila menceburi bidang ini selama beberapa tahun ini, mungkin apabila menceburi ataupun menyertai pertandingan sebegini, bagaimana Raisa melihat kreativiti peserta lain sebagai salah satu suntikan semangat untuk Raisa terus mencari kreativiti baru? Kerana ini sangat yang special rambut ini dapat membuat orang nampak begitu cantik, bersemangat. So ini daripada semangat saya lah untuk melihat bidang ini. Raisa selalu mencari ilham daripada mana? Mimpi. Daripada juga boleh lah. Tengoklah pandangan yang luar, tengok majalah ke, tengok fashion yang terkini daripada luar negara lain dan kita akan buatlah. Dandanan rambut ni ada banyak pecahannya kan, ada mewarna, menggunting, mendandan, styling dan sebagainya. Raisa sendiri secara peribadi suka yang mana? Warna lebih banyak. Warna? Kenapa? Warna dia lebih kreatif dan banyak berlainan lah. Challenge sikit. Sebab mata orang biasa, kalau orang lelaki kan, warna ni blonde, coklat. Tapi mata hairdresser banyak lapis banyak lain-lain Jadi kalau kita tengok gambar di belakang, ini adalah acara yang dijalankan pada tahun ini di China. Jadi tahun lepas secara fizikal dijalankan di Vietnam. Ho Chi Minh. Di Ho Chi Minh. Bulan November last year. Jadi pada tahun lepas itu bagaimana situasinya, tahun ini bagaimana situasinya terutamanya dari segi persaingan? Okey. Actually anugerah ini sangat penting lah untuk syarikat saya, Lamos M. Sdn Bhd. Tapi sebab COVID, kami tidak berani. Lepas tu kami pun ingin mematuhi arahan kerajaan supaya elakkan ke luar negara kalau tidak keperluan. Kan PM cakap dengan kita duduk di rumah. So kita pun nak tolonglah
mengurangkan risiko ataupun memutuskan rangkaian jangkitan wabak COVID-19. So kami tidak pergi. So orang yang berada di China, diorang merasmikan celebration lah dekat sana. So kami cuma ada nampak diorang hantar video, hantar gambar, hantar award juga sekali ke Malaysia lah. Pengalamannya sedikit berbeza lah kali ni kan sebab COVID. Banyak berbeza. Kalau you ada dekat tempat dia memang lain sebab semasa diorang ada celebration, diorang ada buat macam pertandingan, buat rambut. Lepas tu ada fashion show, hair show. So you boleh pergi sana tengoklah diorang reka rambut yang baru, new design, new hair colour. So kami boleh belajar juga. Lepas tu produk baru yang boleh jaga rambut lebih okey. Benda yang baru. So kalau tak pergi, kami cuma share lah dengan dekat WhatsApp video ke inilah yang kami boleh buat. Okey, tak apalah, yang penting anugerah itu dapat dirangkul oleh negara Malaysia sendiri. Rayson, dalam banyak negara yang menyertai pertandingan untuk tahun ini, negara mana yang Rayson rasa paling mencabar untuk bersaing? Untuk bersaing? Actually, Malaysia sangat baik. Really? Okey. Sangat baik Malaysia. Negara-negara lain pun okeylah. Negara yang paling mencabar, saya rasa tak ada satu lah yang mencabar. Semua at par lah. Okey. Kena bertanding lah semua. Di mata hairdresser, kreativiti itu subjektif, kan? Itulah apabila kita melihat kreativiti itu subjektif, ini semua negara ni negara mana yang sertai? Malaysia, China, Asia, Japan, Korea, Vietnam, Thailand, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Pada pandangan Karen sendiri, apa kelebihan apabila Malaysia memenangi anugerah-anugerah seperti ini? Relevan anugerah ini dimenangi oleh kita sebagai negara rakyat Malaysia? Macam mana? Relevan anugerah ini apabila contohnya Rayson memenangi anugerah tersebut, kelebihan yang ada pada Rayson untuk meningkatkan lagi kreativiti, untuk berada di pasaran antarabangsa dan sebagainya. Okey, ini mungkin dia boleh famous lah. Sebab orang kan kalau kita nak beli sesuatu pun kita mahu ada confident. So kalau macam Ray dia ada menangkan anugerah, bermaksud dia sudah pernah ada sertai ataupun belajar sesuatu yang lebih okey, lebih baik. So saya ingat ini boleh tolonglah dalam segi begitu. Rayson pemilik salon. Ya. Jadi macam mana Rayson menurunkan ilmu kepada junior hairdresser di salon? Kita akan berlatih setiap minggu sekali atau 2 kali, dan apa yang kita dapat belajar, kita akan mengajar mereka lah dengan. Kalau contohnya artis dekat Malaysia ke dekat luar negara ke, rambut siapa yang Rayson teringin sekali ingin cuba untuk mewarna rambut? Di Malaysia ke? Di Malaysia. Di Malaysia. Bolehlah, dua-dua pun boleh bagi. Dua-dua pun boleh. Dua-dua ni lah. Bukan artis. Sama juga lah. Kita dah tak nombor telefon kita kan? Cabaran sebenarnya Rayson kan, sebab dalam antara individu ke individu yang lain, struktur rambut, panjang rambut tak sama. Jadi memerlukan, orang kata sebenarnya menggunakan akal juga ya, perlu memikirkan kreativiti. Kita lebih kreatif sikit lah. Kan? Jadi macam mana Rayson cuba untuk menghasilkan kreativiti tersebut? Sebab bila kita nak buat rambut orang ni akan ada masalah yang tertentu ya. Rambut tu mungkin kadang-kadang tidak ikut seperti apa yang kita mahukan. Ya. Jadi macam mana pengalaman kita akan Rayson? tanya dululah kepada customer, tengok mereka dapat gunting sampai pendek yang kehendak mereka, dan kemudian sudah okey, kita akan lihat wajah mereka yang bulat ke macam mana, dan kita akan tentukanlah berapa panjang atau kreatif macam mana kita boleh bagi dia. So kalau lelaki rambut pendek begini, itu pasti lagi mencabar kan? Nak kena lagi tentu pendek. Pendek tu mesti lagi mencabar. Karen sendiri macam mana? Dari segi kemahiran menanam rambut ada ataupun tidak? Pengalaman buat rambut. Pengalaman saya buat tak ada pengalaman, tapi saya cuma boleh jual produk saya. Dan tahulah spesifiknya dia punya produk ada kebaikan untuk rambut. Lepas tu cara buat, saya tak tahu, tapi saya boleh kasih idea cara macam mana buat. Jadi Karen bertanggungjawab untuk mendapatkan produk-produk terbaru, warna-warna terbaru dan sebagainya. Jadi serahkan kat Rayson akan buat eksperimen colour, pencampuran colour dan sebagainya lah.
Jadi apa antara tip yang Rayson boleh kongsikan untuk pendandan rambut yang baru ingin meningkat naik di luar sana? 15 tahun pengalaman ni bukan sikit pengalaman Rayson dalam industri dandanan rambut. Jadi untuk junior lah orang kata. Apa tip awal untuk mereka membina karier mereka sebagai pendandan rambut? Maksudnya bila bangun macam mana nak buat rambut ke? Tips kepada yang baru nak belajar. Oh, baru nak belajar. Junior hairdresser. Nak jadi senior hairdresser perlu bagaimana? Kena lebih rajin lah dan buat yang kelebihan yang banyak, kena cuba banyak-banyak yang kelebihan tak sama lah. Untuk Cik bidang Pumas, antara lelaki dengan perempuan hairdresser mana yang lebih cakap? Actually, lelaki perempuan susah nak beza juga. Lelaki lebih berani lah untuk mencuba. Mungkin kebanyakan wanita pun rasa lebih berkeyakinan ke mungkin lah pandangan saya. Itu pandangan hairdresser. Pandangan orang yang rambut dia didandan oleh pendandan rambut. Lelaki pendandan rambut wanita ataupun lelaki yang lebih berani untuk mencuba eksperimen terhadap rambut Karen? Okey, kalau saya lebih suka lelaki. Okey. Tapi bukan nanti yang hairdresser perempuan yang marah saya pula. Sebab dia orang berani. Dia orang berani, dia orang berani cuba. Dia tak kisah. Sebab selalu perempuan dia orang lebih teliti kan. Dia takut nak try. Tapi sekarang pun lain sebab kalau dia orang berani masukkan khusus-khusus, dia orang pun boleh dapatkan hasilan yang sama. So macam lelaki, I suka sebab dia orang berani. You cakap apa pun, jangan risau, saya buat untuk you saja. So dia orang buat, lepas dia punya hasil kita tengok, itu betul puas hati. So tapi sekarang pun ramai sudah jadi profesional lah, walaupun lelaki dengan perempuan. Semua pun sudah okey. Sebab sekarang buat rambut bukan macam dulu kan. Dia cuma macam graf tangan, workmanship saja. Sekarang dia orang sudah menjadikan satu idea usahawan yang lebih penting yang boleh buat kejayaan untuk masa depan. So salon industri bidang ini sudah bukan macam dulu. Kan? Dia lebih profesional, lebih okey. Nampak lebih ada macam boleh jadi sebagai satu profesional. Sebab macam hairdresser actually dia orang macam star, macam artis juga. Cara dia orang pakai, cara dia orang buat rambut. Kalau you senang, you boleh pergi salon, dia orang pakai pakaian bukan biasa macam dulu. Dia orang pakai coat, pakai yang berbeza lah. You nampak you macam berconfident lah kalau you mau buat rambut kamu kan. All about style. Yelah, sekarang ni dandanan rambut pun banyak permintaannya. Ramai ingin berkelihatan cantik dan menawan. Tak kira di mana juga mereka berada. Terima kasih kepada Karen dan juga Rayson hari ini bersama kami untuk kongsi berkenaan anugerah yang dirangkul oleh mereka menerusi Wira Anugerah Asia Pasifik 2020. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Selamat pagi Malaysia. Kita semua bijak di bumi yang sama. Kita menjunjung langit yang sama. Berjalan di atas tanah yang sama. Tanah bertuah yang telah banyak menambah bakti kepada kita. Malaysia ini telah lalui pelbagai cabaran. Tapi kali ini sangat berbeza lah. Seluruh dunia terkesan akibat dari pandemik ini. Ekonomi negara turut terjejas kan. Jadi sekarang adalah masa terbaik untuk semua rakyat berbelanja di dalam negara sendiri dan membeli produk tempatan. Kempen Beli Barangan Malaysia ini adalah seruan untuk kita semua untuk bersama membantu menjana ekonomi kita semula. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Anda mungkin menghasilkan salah satu daripada komponen harta intelek ini. Namun, jangan biarkan ia diciplak. Daftar di MyPo sebelum terlambat. Pemerdagangan orang dan penyeludupan migran adalah jenayah serius. Hentikan eksploitasi seksual, buruh paksa, perhambaan dan penjualan organ. Hubungi 03 8000 8000.
Bulan Wow SSPNI Plus kembali lagi dengan pelbagai hadiah bernilai RM1 juta. Anda berpeluang memenangi hadiah tunai setiap bulan dan 3 hadiah yang cukup lumayan untuk cabutan tahunan. Dengan hadiah utama sebuah kereta Mercedes-Benz C200 yang menanti seorang pemenang paling bertuah. Rebut peluang keemasan ini sebelum 31 Disember 2020. Simpan sekarang di www.lovesspn.com. Selamat pagi Malaysia. Pasal COVID-19 ni sebenarnya saya lebih risaukan ayah saya, ibu saya. Macam manalah keadaan anak isteri saya. Kalaulah diorang terkena jangkitan COVID ni, saya kat sini tengah kerja. Ada masa saya sendiri takut dia kena COVID. Tapi apa boleh buat, tanggungjawab saya. Mungkin ini cara Tuhan nak uji iman umat dia. Jadi, kita jangan asyik mengeluh. InsyaAllah cubaan akan berakhir. Dan yang penting, kita ada semangat untuk lawan pandemik ni. Selagi kita ada semangat, kita ada harapan.